Cikgu Nurul dan kita masih lagi dalam bab 5 fungsi trigonometri tetapi dalam subtopik identiti asas. Jom adik-adik, identiti asas. Okey, adik-adik, dekat sini ada 3 formula identiti asas. Jangan risau, formula ini diberi. Daripada 3 formula ni kita boleh manipulate dia. Kita boleh ubah-ubah contoh macam ni. Okey, cikgu boleh dapat juga kita jadikan sin kuasa 2 theta sebagai subjek. Macam ni. Ataupun mungkin cikgu nak cos kuasa 2. Jadi sin buat pergi kanan. Itu contoh kita nak manipulatekan formula asal. Ini pun sama. Contohnya kalau cikgu nak tan kuasa 2 theta. Tolak 1. Ini pun sama. Jadi kita boleh ubah-ubah dia punya kedudukan. Okey, pembuktian menggunakan identiti asas contoh 1A. Okey, untuk beritahu adik, untuk topik identiti asas, kemungkinan kita ada yang pertama soalan yang melibatkan pembuktian. Okey, ataupun kadang-kadang soalan yang kedua berbentuk penyelesaian. Jadi, cikgu tunjuk dulu contoh pembuktian menggunakan identiti asas. Ini contoh yang pertama. Okey, dia beri tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kita kena buktikan. Okey, tan x per sin x sama dengan sec x. Okey, selalunya okey, ini kita kata ni bahagian kiri. Okey, kiri kita ni bahagian kanan kita. Ataupun ni left hand side ataupun sini right hand side. Okey, left dan right. Okey, ikut kamu, okey, nak pilih left ataupun right. Okey, kalau cikgu suka pilih left. Contoh daripada okey. Cikgu tulis left dulu kat sini. Tan x per sin x. Okey, maksudnya daripada yang tan x per sin x ni kita kena olah. Okey, macam mana last kali jadi sec x ni. Okey, contoh. Okey, kalau masalah dekat sini dia bagi tan, tapi sini x, jadi theta, sini x, nanti kita ubahlah kepada bentuk x. Okey. Okey, jadi tan adalah hasil per cos. Okey, jadi cikgu buat kat sini lah. Sin x cos x per dengan sin yang bawah ni. Okey. Lepas tu sebenarnya bahagi. Bahagi tu sebenarnya begini. Bahagi sin x. Sin x tu sebenarnya kalau dalam bentuk pecahan dia sebenarnya per 1. Okey, bila bahagi kita tukarkan kepada darab. Jadi reciprocal dia berubah macam ni, terbalik Jadi bila dah ada begini, kita boleh ringkaskan. Ringkaskan tu bermaksud cikgu boleh potong sini sebab dia darab. Okey. Jadi bila dah dapat macam ni, okey, cikgu buat sebelah kanan Okey, cikgu bawa pergi sini. Tinggallah 1 per cos x. Okey, darab dengan 1. Jadi tinggallah 1 per cos x. Okey, 1 per cos x. Jangan lupa, kita pernah buat sebelum ni. Cos dekat bawah maksudnya adalah second. Okey, sec x. Jadi kita dapat membuktikan, tengok, daripada left hand side sama dengan right hand side. Maksudnya kita oleh itu, okey, kita dapat buktikan di mana tan x per sin x sama dengan sec x. Tada! Mudah kan? Pembuktian menggunakan identiti asas contoh 1B. Masih menggunakan maklumat yang sama tapi soalan yang berbeza. Dia suruh buktikan, okey, di mana sin y, cos y, tan y sama dengan 1 tolak cos kuasa 2y. Okey, di sini, okey, ini left hand side, sini right hand side. Cikgu suka memulakan dengan left. Okey. Okey, cikgu ambil left. Jadi sin y cos y
tan cikgu ganti. Tan adalah ini sebenarnya darab. Tan adalah sin y darab cos y. Okey, disebabkan semua darab dekat sini, cikgu boleh ringkaskan. Ini kita boleh ringkaskan dia. Jadi hasilnya adalah sin kuasa 2y. Okey, kita dapat sin kuasa 2y. Okey, macam mana dapat sin kuasa 2y ni, Dik? Okey, kita refer balik kita punya formula identiti asas. Tengok, ini formula identiti asas cikgu. Okey. Kita nak cari sin kuasa 2y. Ni sin kuasa 2. Okey. Sin kuasa 2. Bukan ke sin kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos kuasa 2. Ni. Okey, ingat kita menggunakan formula. Cikgu tulis kat sini. Okey, ini formula dia. Sin kuasa 2 adalah okey. Ni cikgu tunjuk Jadi samakan dia di mana 1 tolak cos kuasa 2 y. Tada. Jadi sama Jadi oleh itu okey, kita berjaya buktikan di mana sin kuasa 2y cos y tan y sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 y. Tada! Senang sangat. Yang penting kita berpegang pada formula. Pembuktian menggunakan identiti asas. Contoh yang kedua. Okey, diberi fungsi trigonometri kita tan theta dan cot theta. Okey, dia suruh kita buktikan di mana tan theta tambah cot theta sama dengan sec dengan cosec theta. Jadi kalau cikgu suka ambil yang sebelah kiri tau. Okey, cikgu ambil yang sebelah kiri ni. Cikgu tulis balik. Okey, tan theta je dah bagi ni. Okey. Tambah dengan cot. Cot je dah bagi. Okey, sin theta. Jadi dekat sini ada pecahan. Okey, bila pecahan kita guna konsep pecahan lah. Samakan pembawah penyebut. Jadi kita boleh satukan. Maksudnya di sini, kat sini kita darab dengan cos theta. Sini pun darab dengan cos theta. Yang ini pula. Okey. Kita darabkan dengan sin theta. Sini pun darab dengan sin theta. Okey. Jadi di sini kita akan dapat okey. Tengok bila dah sambung pembawah, kita boleh tambahlah. Satukan dia. Okey, kita semakin hampir. Okey, yang ini kita tengok balik kita punya formula. Okey, formula. Okey, kamu tengok kat sini sin kuasa 2 theta, cos kuasa 2 theta. Okey, mana yang ada ni? Kamu tengok ni. Okey, di sini. Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta. Sama kan? Maksudnya 1. Okey, jadi cikgu letak 1 per sin theta cos theta. Angkat. Okey. Yang ini sebenarnya kita boleh pecahkan sebenarnya ni. Kita pecahkan macam ni. Ni try and error tau, Dek. Dia memang kena memerlukan kekreatifan kita untuk membuktikan. Tengok, cikgu pecahkan. Bila kita darab balik dapat yang sama kan? Jadi kena ingat balik. 1%. 1% bukan ke sec theta. Cos adalah okey, cosec. Bukan ke sama? Sama? Oh, kita berjaya buktikan. Okey.
Jadi oleh itu, oleh itu kita berjaya buktikan di mana tan theta tambah cot theta sama dengan sec theta cosec theta. Tada! Okey, contoh yang ketiga bagi pembuktian menggunakan identiti asas. Okey. Kat sini dia punya left hand side. Okey, kalau macam ni, cikgu suka yang besar sikit, yang panjang. Cikgu start dengan right hand side. Okey, ni panjang sikit. Okey, step kita kena hati-hati. Okey, dekat sini pecahan kan. Jadi bila tambah, kita kena samakan pembawah lah. Bila samakan pembawah, okey, cikgu suka guna kaedah darab silang. Sini darab sini, sini darab sini. Yang diorang cikgu darabkan. Okey, ini salah satu kaedah lah. Sebab dia panjang, cikgu kena buat macam ni. Satu ni kita akan dapat 1 darab tambah per dengan okey, ni kita bila darab ni 1 dan dihilangkan. Jadi kita hilangkan bracket. Okey, sin A tambah 1 tolak sin A. Yang kat sini adik expandkan hati-hati. Okey, expand hati-hati tu bermaksud kita guna anak panah. Sini darab sini. Okey, kita darab satu persatu. Okey, sana kita kat sini akan dapat negatif sin kuasa 2A. Okey, lepas tu positif. Sini pula tak ada. 1 sin A positif, sini negatif sin A. Negatif sin darab positif sin akan dapat negatif sin kuasa 2A. Baru betul. Ni tak ada kuasa 2 tau. Okey. Positif sin, negatif sin habis. Atas tinggal 2. Okey. 1 ni ada. Positif sin tolak sin, habis sin, tinggallah negatif sin kuasa 2A. Okey, yang ini. Okey, yang ini macam mana kita nak selesaikan? Kita tengok balik formula. Identiti asas. Okey. 1 tolak sin kuasa 2. Sin kuasa 2 mana? Sin kuasa 2. Sini. Okey. Sin kuasa 2 tolak ke sana. Jadi, tengok cikgu tulis. Sin kuasa 2 bawa pergi sana akan jadi negatif. Maksudnya ya. Betul kan? 2 sin kuasa 2 pergi sana, tinggallah cos kuasa 2A. Okey. Cikgu tulis kat sini. Takut adik tak perasan. Cikgu tulis balik. Maksudnya kita nak dapat pergerakan ni kan. Maksudnya cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak sin kuasa 2 theta ni. Okey. Sebab itulah kita menggunakan cos kuasa 2. Okey. Lepas tu dah dapat ni. Okey, cos kat bawah. Sebenarnya 2 ni darab dengan 1 per cos kuasa 2A. Okey. Pun atas sikit. Okey. Jadi cos kuasa 2 ni, cos kat bawah adalah sebenarnya 2 darab dengan sec kuasa 2A. Sebenarnya cos kat bawah sebenarnya sec. Jadi dapatlah 2 sec kuasa 2A. Okey, begitulah dia. Tapi hati-hatilah bila kita dah jumpa pecahan, kita janganlah pula takut. Biasalah kita dah jumpa pecahan ni, kadang-kadang kita takut. Okey, jangan risau. Okey, yang penting berhati-hati dan relax. Okey adik-adik, tadi soalan melibatkan pembuktian. Okey, sekarang soalan yang melibatkan penyelesaian. Okey,
Daripada contoh 1A, dia suruh kita selesaikan persamaan di mana angle kita di antara 0 hingga 360. Ini persamaan dia. Okey. Aim kita, okey, kita mesti jadikan setiap term tu dia punya sebutan yang sama. Kalau tan, kita nak semua tan, contohlah. Okey, jadi macam mana sec ni kita nak jadikan tan? Okey, macam mana sec ni kita nak jadikan tan? Kita refer lah kita punya formula identiti asas. Okey, tengok. Ni sec kan, ni sec ada tan. Okey, jadi cikgu menggunakan formula ni. Cikgu keluarkan. Okey. Okey, jadi cikgu guna formula ini. Okey, formula identiti asas. Jadi kan adik-adik, kita gantikan sec ni. Maksudnya sec adalah 1, cikgu buat bracket supaya kamu lebih nampak. Okey, sorry, X disebabkan dia pakai X. Okey, jadi semua sebutan dah sama, tan. Tak kisahlah dia tan kuasa 2 ke apa. Okey, lepas tu kita ringkaskan, kita hilangkan bracket, tambah ni. Cikgu jadikan dia general form, semua ke kiri. Okey, lepas tu mana yang kuasa 2 ni? Kita jadikan dia general form. Tan square dulu, baru tan, baru pemalang. Dekat sini, cikgu berjaya dapat 2 tan kuasa 2x. Susunan dia mengikut bentuk arm. Lepas tu, cikgu dapat tambah 1. Okey, ini macam mana nak selesaikan? Jangan lupa, dia seperti quadratic equation. Mana kertas conteng cikgu? Okey, seperti quadratic equation. Sekejap Oh, mak kau. Okey. Dia ni sebenarnya macam 3x square tolak 3x tambah 1. Ini sebenarnya. Jadi bila kita faktor, okey. Oh, sorry. Bukan 3x square. 2x square tolak 3x tambah 1. Jadi 2x, x 1, 1. Okey, di sini kita akan dapat x sama dengan 1/2 atau x sama dengan 1. Okey, ni tahu adik-adik. Jadi kita pindahkan dia dalam bentuk tan. Di 2x tolak 1 tu bererti 2 tan tolak 1. Ni tan tolak 1. Okey, cikgu keluarkan. Okey, jadi bila ada 2 bracket bermaksud kita ada 2 jawapan tau. Okey, 2 jawapan. Di mana? Okey. Okey. Di mana 2 tan. Oh, ni cikgu tertinggal lah. Suka sangat tertinggal, hati-hati. Cikgu sendiri pun selalu kadang buat kesilapan. Sama dengan 0. Okey, lepas tu 2 tan x sama dengan 1. Okey, ni pun. Okey. So di sini adik-adik, jangan lupa ini cara yang kita guna alpha tu lah. Okey, kita guna alpha di mana kita keluarkan alpha kita shift tan 1/2. Dekat sini adik akan dapat. Okey, kalau cikgu guna ni lah pula. Okey, cikgu akan dapat. Sekejap shift tan akan dapat 26.57. Okey, 26.57. Okey, lepas tu shift tan 1, cikgu dapat 45. Alpha yang kedua 45. Okey. Jangan lupa ini kita buat cara yang aku suka tangan cikgu tu. Okey. Okey, di mana alpha jadi sini
Aku suka tangan cikgu. Aku suka tangan cikgu. Tan positif. Maksudnya tan positif di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Ini pun sama, kuadran pertama, kuadran ketiga. Okey. Jadi sikit. Okey. Jadi jangan lupalah ini sebenarnya 26.57, ini pun 26.57. Ini 45, ni 45. Okey. So adik-adik, jangan lupa cara ni sama macam sebelum ni. Jadi kita cari theta yang pertama, okay, X yang pertama di mana dia ukur daripada kosong ke garisan yang pertama, kita akan dapat 26.57 degree. Lepas tu nilai yang kedua sampai sini 180 degree tambah 26.57 degree. Okay, selesai. Okay, X untuk ni pula. Okay, yang pertama daripada kosong sampai garisan yang pertama 45 degrees. Okay, lepas tu kosong sampai garisan yang kedua di mana 180 degrees tambah dengan 45. Okay, cikgu naikkan sikit. Jadi kat sini di sini kita akan dapat 26.57 degree. Ini pula cikgu akan dapat 45 degree dengan 225 degree. Okey, jadi ini belum jawapan akhir tau. Jawapan akhir kita kena tulis semula kan, semua kita punya nilai-nilai X ataupun nilai-nilai angle kita. Jadi kita satukan. Oleh itu X sama dengan, ikut susunan daripada kecil ke besar. Lepas tu 45. Lepas tu 206.57. Lepas tu 225. Okey, selesai. Itu sahaja. Okey adik-adik. Okey, contoh 1B bagi menyelesaikan fungsi trigonometri menggunakan identiti asas. Okey, masih domain yang sama. Ini contoh dia. Okey, so sekarang aim kita mesti kita nak samakan dia punya sebutan. Kalau cot sini cosec, jadi kita refer balik formula. Okey, mana yang kita boleh gantikan formula identity ni. Okey, tengok sini ada cosec. Okey, sini pun ada. Okey, jadi kita nak gantikan cosec tu dengan 1 tambah cot kuasa 2 theta. Cikgu tulis kat sini supaya lebih nampak. Okey, ni ya dia punya formula ni. Okey, cikgu keluarkan. Okey, jadi di sini cosec tu kita ganti dengan 1 tambah cot kuasa 2 disebabkan Y, kita guna Y. Okey. Okey, jadi kita hilangkan bracket. Saya terus jadikan dia general form, bawa semua ke kiri. Kosong di sebelah kanan. Lepas tu kita ringkaskan, yang paling ringkas, cikgu ringkaskan, cikgu akan dapat 2. Okey, selesai. Jadi di sini jangan lupa tahu. Ini sebenarnya macam quadratic equation. Seperti, okey, seperti 2x square, okey, tolak x tolak 1. Jadi kita kena faktor. Ini tolak, ni tambah, so kita akan dapat x atau 1. Okey, macam ni tau. Okey, jadi kita gantikanlah. Jadikan x tu sebenarnya cot 2 cot y tambah 1 cot y tolak 1. Boleh Okey, kita keluarkan semula. Okey. Jadi bila ada dua bracket ni bermaksud kita ada dua jawapan lah. Okey. Jawapan yang pertama, okey, jawapan yang pertama cikgu bawa pergi sini. Pertama di mana cot y sama dengan 1. Jawapan yang kedua sini cot y sama dengan -1/2. Okey.
Jadi kita keluarkan alfa dia. Okey. Seperti biasa, alfa shift kan cikgu kena tukar tan dulu. Okey. Kod ni sebenarnya satu petan. Okey, satu petan. Jadi kalau tan maksudnya 2 lah terbalik. Ini pun sama. Kod Y, kod adalah satu petan. Jadi nak jadikan dia tan, kekal satu, tak ada masalah. Okey. Jadi ni jangan lupa terbalikkan lah. Okey. Jadi tan Y. Jadi alfa di sini 45. Okey, shift tan 1 sama dengan 45. Shift tan negatif 2. Okey, kita akan dapat dia punya alfa adalah 63.43. Okey. Okey. Jadi seperti biasalah, jangan lupa kita nak buat macam mana. Okey, yang kita nak buat yang aku suka tangan cikgu, ni pun sama. Aku suka tangan cikgu. Okey. Jadi kita tengok sini tan positif berada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Okey, yang ini pula tan negatif berada di kuadran kedua dan kuadran keempat. 63.43. Jadi jangan lupa baru kita keluarkan Y dia. Okey, yang pertama 0 ke 45, 45 degree. Okey, yang kedua yang kedua pula, ni yang pertama, yang kedua 180 tambah 45, kita akan dapat 225. Okey. Y di sini pula. Okey. Yang pertama sampai sini maksudnya 180 tolak 63.43, kita akan dapat 116.57. Okey, yang kedua daripada 0 sampai garisan yang kedua maksudnya 360 tolak 63.43, jadi 296.57. Okey, kita semakin hampir dah dapat dua-dua nilai, kita satukan semula dia punya jawapan. Oleh itu, okey, Y sama dengan, ingat daripada kecil ke besar. Okey, selesai. Okey adik-adik, contoh terakhir dalam menyelesaikan fungsi trigonometri menggunakan identiti asas. Okey, kita tengok sini sin kuasa 2, sini cos kuasa 2. Jadi kita tengok dulu formula identiti asas kita, mana yang kita boleh ubah. Okey, dekat sini. Okey, tengok sin kuasa 2 ada cos kat sini. Jadi kita boleh gerakkan. Okey, cikgu tulis dulu kat sini. Kita guna formula sin kuasa 2. Disebabkan dia Z, cikgu terus buat Z lah. Sama dengan 1. Jadi kita nak gantikan sin kuasa 2. Jadi cos bawa pergi kiri. Selesai. Jadi kita gantikan. Ini formula tau. Okey, kita gantikan di mana? 3 1 tolak okey, kembangkan. Okey, ringkaskan. Okey, macam biasa general form biasakan kita punya A positif, cikgu positifkan. Okey, bermaksudnya semua tanda berubah secara bertentangan. Okey, ini sebenarnya macam general form kita faktor. Okey, ingat jangan lupa macam mana nak faktor. Ini sebenarnya macam 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 8 sebenarnya. Okey, faktor masuk dalam kalkulator. Sini x, okey. 42. Okey, jadi
Okey, kita nak negatif 5, sini tambah. Jadi kita akan dapat 8/3 dengan okey ni tau. Okey, jadi kita masukkan 3 cos Z tolak 8 cos Z tambah 1. Sama Jadi kat sini akan ada dua jawapan. Maksudnya jawapan yang pertama cos Z sama dengan 8/3 dan cos Z sama dengan -1. Okey. Okey, seterusnya. Okey, nanti bila adik cuba cari alfa di sini, okey, alfa di sini kita akan dapat make error tau. Dia tiada jawapan di sini. Okey. Sebab apa? Cuba adik masukkan shift cos 8/3. Kita akan dapat make error. Sebab apa make error? Okey, sebab nilai cos sebenarnya di antara ni. Di antara -1 ke 1. Jadi tak ada jawapan, abaikan. Okey, lepas tu pula cos Z -1, shift cos -1, kita akan dapat alfa tu adalah 180. Tapi kita tak tahu kat mana kan. Okey, 1 tu dia punya jawapan tu special sikit tau. Kita kena ingat bentuk graf. Cos bukan ke macam ni. Okey, -1. Bila -1, okey, dia pada 180. Jadi jawapan ada satu je. Jadi nilai Z sama dengan 180. Ini sahaja jawapan kita. Okey. Bye-bye. Sebelum bye-bye tu cikgu pun nak minta maaf lah sekiranya daripada awal sampai habis ni ada cikgu tersilap tulis ke ataupun tersilap kira. Sorry sangat-sangat sebab asyik bercakap kadang-kadang kita tak perasan kita buat silap. Minta maaf banyak-banyak. Okey, kita jumpa lagi untuk subtopik yang terakhir. Bye.